Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, lalu kalau nak tahu orang yang cinta Nabi ataupun tidak, lihatlah hubungannya dengan Al-Quran. Ya. Tapi ustazah, saya qasidah pagi petang siang malam, dia kata. Alhamdulillah, qasidah pun baik, tapi pasti tak menyamai Al-Quran. Saya ustazah marhaban tiap-tiap malam ada jemputan. Alhamdulillah, marhaban pun baik, tapi takkan menyamai Al-Quran. Al-Quran yang Nabi tinggalkan benar-benar pada kita ni tuan-puan, Quran dan sunnah yang benar-benar ditinggalkan. Hari ni tuan-puan sekalian, dah baca Quran ataupun belum? Alhamdulillah. Ya, kok katuk belum pun angguk je lah ya. Kita tengok je lah orang sebelah kan. Sungguh. Baik ustazah, nak bacakan tuan-puan sekalian sepotong ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 34. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah, ini ayat ni tuan-puan untuk isteri-isteri Nabi, ya. Wadhkurna, dan ingatlah kamu semua wahai isteri-isteri Nabi, ma yutla, apa yang dibacakan, fi buyutikunna, dalam rumah-rumah kamu, min ayatillah wal hikmah, daripada ayat-ayat Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-puan sekalian, satu ciri rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga ummahatul mukminin, ialah rumah tangga yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak tengok ni hubungan kita dengan Quran. Ustazah ada anak-anak tuan-puan sekalian. Membesarkan anak-anak bagi ustazah, mungkin bagi orang lain kacang goreng je ustazah, tapi bagi ustazah, nak bandingkan dengan melahirkan anak, rasanya membesarkan anak lebih payah. Setuju atau tidak ibu-ibu sekalian? Yang tak bersalin pun setuju juga Tuan-puan, masa bersalin keluar air mata tak? Menangis tak? Tuan-puan pula, ya. Puan-puan masa bersalin menangis tak? Siapa yang keluar air mata masa bersalin? Dekat tangan. Menangis. Wallahu a'lam, seingat ustazah lah, ustazah tak menangis masa bersalin. Dia cuma letak pukang je, ya. Dia cuma ya Allah beraban kat atas tu, ya. Tak boleh cerita, sakit je. Tanya sakit kat mana tak tahu nak cakap. Tapi air mata tak keluar tu puan. Air mata tak keluar. Dia keluar lepas bersalin, lepas tengok anak, syukur pada Allah, keluar air mata. Ingat balik, nangis tak masa bersalin? Dah tak menangis pula dah, ya. Menirulah orang Seri Pulai ni. Tuan-puan sekalian, masa bersalin saya tak menangis tuan-puan. Saya ingat-ingat je lah, ya. Ingat-ingat tak nangis. Ada ke minta tisu ni sedih benar ni? Ada? Tak ada kan? Kita cuma terjerit-jerit sikit adalah, ya. Tapi dia tak nangis. Tapi nak tanya, membesarkan anak ada tak keluar air mata? Sikit ke banyak? Allahu akbar. Sungguh banyak keluar air mata. Bukan anak kita degil, bukan bila keluar air mata masuk anak kita jahat, tak, ya. Tapi sebab ini amanah, dan kita memang meniatkan anak-anak ini untuk diinfakkan kepada agama Allah, diwakafkan kepada agama Allah. Biar besok dia buat kerja agama, biar besok dia buat kerja menjunjung, mendaulatkan Al-Quran. Itu memang niat kita. Kalau tak, nak buat apa tuan-puan ada anak? Apakah kita ada anak semata-mata nak harap besok anak kita bagi pencen? Yang itu ke? Takut masa anak kita berduit, kita dah mati dah.
Habis tu kenapa? Apa pentingnya anak? Aset kita dunia akhirat. Sebab itu kita ada cita-cita yang besar untuk anak-anak kita. Ya? Dan untuk besarnya cita-cita itu, air mata kita mengalir menunjukkan kesungguhan kita, kesungguhan. Ya, supaya Allah bantu kita didik anak menjadi anak yang saleh. Ustazah pun macam tu tuan-puan. Tadi kembali kepada ayat yang mula-mula tadi. Ustazah pernah terfikir macam ni. Ya Allah, macam mana aku nak buat? Kau tunjuklah kat aku ya Allah, kat mana kunci dia? Ya, kau tunjuklah kat aku ya Allah, apa lagi kelemahan yang pastinya banyak dalam aku mendidik anak-anak. Memang hati tu berkata-kata tuan-puan sekalian, ya. Sehinggalah ketika ustazah buka Quran, baca, termenung ketika mana membaca ayat suratul Ahzab 34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Tengok sifat rumah tangga Nabi SAW. Apa sifat dia? Dalam rumah itu dibacakan ayat-ayat Allah. Dalam rumah. Dalam rumah itu dibacakan sunnah atau diperdengarkan, dicontohi, diamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah itu dibaca, yutla. Ya, tala ni makna baca. Tapi bukan baca semata. Bila sebut tala, maksudnya ialah baca kemudian ikut. Itu tala, tilawah, baca dan ikut, tilawah. Bila sebut rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri paling asas di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan di dalamnya diajar, dibacakan, dihayati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, kalau malam ni ustazah nak tumpang tidur rumah puan-puan, boleh tak? Boleh, ramai yang boleh ni. Macam mana ni, ya? Terbalikkanlah, ya. Kalau tuan-puan nak tidur rumah ustazah, ya. Ini ustazah bagi contoh. Puan-puan datang jumpa ustazah, hotel semua dah penuh kat Kuala Lumpur ni, ya. Sebab apa ni, rombongan Saudi datang contohnya lah, ya. Ngarutlah tu, ya. Hotel semua dah penuh ustazah, bagilah saya tumpang rumah ustazah 3 malam. Okey. Sekarang puan-puan tumpang rumah ustazah 3 malam. Tengok sebaik ikut ustazah balik rumah, bagi salam, buka pintu. Bila buka saja pintu, tuan-puan sudah dapat gambaran seperti apa rumah tangga itu. Tak kira rumah tangga ustazah ke, ustaz ke, syekh mana ke, inilah penanda aras dia. Kalau buka pintu je, Assalamualaikum, kan? Assalamualaikum, anak pun jawab Waalaikumsalam. Tuh menyala TV sebesar dinding. Kalau tengok tanyalah ustazah, tahan lagi, ya. Tapi ini tak, lepas satu hiburan, lepas satu hiburan, tak berhenti hiburan. Itu yang tengok. Yang dekat telinga ni pakai earphone ni. Kalau tuan-puan dapati dalam rumah ustazah macam tu, ustazah nak kata pada tuan-puan, saksikanlah bahawa rumah tangga kami belum rumah tangga orang yang benar-benar sayang Nabi. Biar macam mana hebat pun pergi ceramah, sebut macam mana pun dalam ceramah, pergi tengok rumah masing-masing. Tuan-puan, tengok rumah kita masing-masing. Ustazah cakap bagi pihak keluarga ustazah, pergi masuk tengok rumah kamu, wahai Hafizah. Tu maksud saya baca ayat tu. Tengok rumah kamu. Rumah kamu, apakah rumah kamu yang dibacakan ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah,
ataupun tidak. Senang je. Tak payah cakap panjang-panjang, ya. Tak payah sebut macam-macam. Semudah itu lihat rumah tangga kamu. Wahai orang yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang mengaku sayang pada Nabi, sekarang tengok rumah tangga masing-masing. Tengok rumah kita. Apa yang diperdengarkan dalam rumah kita? Ada apa dalam rumah kita? Sebab rumah tangga yang sebenar, tuan-puan, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Lepas ustazah baca ayat tu, memang hanya Allah yang Maha mengetahui. Pasti kita, ya, ada juga kegagalan kita dalam menguruskan rumah tangga kita. Ya, maknanya, ya Allah, kadang-kadang tuan-puan payahnya nak dengar anak kita baca Quran. Betul tak? Payah nak dengar anak kita baca Quran. Bukan kata anak payah nak dengar baca Quran. Mak pun 2 kali 5 juga. Mak tak pernah pun baca Quran. Kata anak kita, mak bacalah dalam hati. Ya. Anak pun tak pernah dengar mak baca Quran, tapi mak marah-marah suruh anak baca Quran. Padahal rumah tangga nubuwah itu adalah rumah tangga yang di dalamnya diperdengarkan ayat-ayat Allah. Diperdengarkan ayat-ayat Allah, diperdengarkan, diajar, dihayati, diamalkan.